Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga DJ Ahmad. Kami bersiaran secara langsung dari rumah. Dalam awal pagi pada hari ini cukup istimewa, kita nak membawakan perbincangan mengenai kelangsungan mahasiswa di IPTA, begitu juga dengan IPTS. Dan pada 23 November lalu, Majlis Keselamatan Negara MKN mengumumkan bahawa pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT boleh dibenarkan kembali ke kampus masing-masing bermula 1 Mac ini. Pengumuman ini kemudiannya disusuli dengan kenyataan rasmi oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 31 Disember 2020 dan timbul pelbagai persoalan. Adakah mahasiswa sudah kembali bersedia untuk bersemuka semula dan apakah jaminan pentadbiran universiti dalam memastikan keselamatan mahasiswa ini terpelihara? Dan ini yang akan kita bincangkan bersama dengan dua tetamu kita, Gigi. Ya, betul tu Hafizi. Dan telah bersedia di talian menerusi Skype adalah Profesor Madya Dr. Rahman Nordin. Beliau ialah Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah UMS. Kita juga ada Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Dr. Marzita Putih. Selamat pagi, Assalamualaikum kepada keduanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gigi dan Hafizi. Selamat pagi. Baik, kita mulakan dengan Dr. Rahman. Dr. Rahman, pertama sekali, apa mungkin pandangan Dr. Rahman dan bagaimana penerimaan kemasukan kembali pelajar ke UMS? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Hafizi dan juga Gigi. Terima kasih di atas kesempatan ini. So, apabila saja pengumuman dilakukan oleh KPT pada 31 Disember yang lepas, so pihak pengurusan universiti beranggapan bahawa ini adalah sesuatu yang wajar lah. Sebab keputusan ini pun telah diambil selepas sesi debat sama ataupun engagement dilakukan dengan pelbagai pihak. Okey, yang juga melibatkan MPPK dan sebagainya lah. Okey, so dalam keprihatinan KPT dalam memastikan kualiti, pastinya kami menyambut baiklah saranan untuk kembalinya pelajar secara fizikal untuk beberapa kategori pelajar yang sangat memerlukan PDP secara sebahagiannya bersemuka lah. Pastinya akan dilakukan secara hybrid. Baik, Prof. Marzita, kita tahu terdapat 6 kategori pelajar yang berkeperluan khas telah dikenal pasti untuk dibenarkan kembali ke kampus masing-masing. Dan mungkin bagi UPSI sendiri secara spesifik yang kita nak lihat, boleh Prof jelaskan golongan pelajar yang perlu berada di kampus bermula pada Mac ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin ucapkan kepada pengacara kita iaitu Encik Hafizi dan juga Gigi Ahmad, dan salam sejahtera juga saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Rahman Nordin TNC HEPA Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kerana mengundang saya untuk memberikan sedikit info dan juga platform untuk menerangkan tentang apa yang Universiti Pendidikan Sultan Idris telah lakukan. Apabila 6 kategori yang telah diwawarkan oleh KPT kepada semua IPTA, UPSI telah pun mengorak langkah beberapa perkara yang mana ke-6 kategori ini kita memang ambil kira memandangkan UPSI mempunyai berbagai jenis pelajar di dalam fasa pembelajaran yang berbagai dan juga mereka datang dari pelbagai latar belakang. Oleh kerana keadaan penularan COVID ini masih berleluasa dan keselamatan pelajar adalah agenda pertama kita, pemilihan pelajar yang sangat-sangat memerlukan saja yang akan dibawa pulang ke kampus buat masa ini. Contohnya USI melalui setiap fakulti mempunyai pengkalan data setiap pelajar mereka berkaitan pembelajaran mereka semasa COVID-19 ini, iaitu data yang kita kumpulkan selama 2+1 semester sebelum ni semenjak pembelajaran dilaksanakan secara online. So kami telah pun membina satu online sistem online yang kita guna pakaikan nanti untuk setiap fakulti memberi prioriti pelajar dari fakulti mereka untuk dibawa pulang ke kampus. Contohnya saya beri ada fakulti yang memilih kategori 6 kerana fakulti mempunyai pelajar yang akan menduduki atau ada keperluan khas daripada badan profesional. Atau ada fakulti pula memilih kategori 1 kerana pelajar mereka perlu menggunakan studio, makmal, bengkel ataupun peralatan yang khas.
Tetapi setiap fakulti telah juga diminta untuk memberi perhatian kepada kategori 2 iaitu pelajar-pelajar yang tidak mempunyai akses dan persekitaran yang kondusif. Jadi setiap fakulti telah pun diberi bilangan pelajar untuk mereka bawa pulang, memandangkan, untuk mengawal dan menguruskan agar tidak berlakunya penularan. Semua pelajar yang dibawa pulang akan ditempatkan di kediaman kolej-kolej kami untuk memastikan mereka boleh kami kawal dengan rapi tentang keselamatan mereka. Ya, Dr. Rahman, melihat daripada apa yang diperkatakan oleh Profesor Dr. Mazita tadi, kita tidak menolak juga kemungkinan besar bahawa Perintah Kawalan Pergerakan ini, PKP, masih dikuatkuasakan semasa kemasukan pelajar. Satu-satunya perkara yang amat dititik beratkan adalah pematuhan terhadap SOP itu sendiri. Boleh mungkin Dr. Rahman terangkan SOP yang perlu dipatuhi oleh pelajar UMS yang berasal dari Semenanjung Malaysia, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan kembalinya mereka ke UMS nanti, dan bagaimana pula SOP untuk pelajar yang berasal dari Sabah, Doktor? Ya, baik. Terima kasih DJ. Okey, pastinya UMS juga sama seperti UPSI. Okey, keselamatan sejahteraan pelajar adalah keutamaan kita lah. Okey, so dan juga kita juga tidak menolak kemungkinan bahawa Perintah Kawalan Pergerakannya akan berterusan. So untuk itu kita telah pun membangunkan SOP yang agak ketat dengan mengambil kira situasi PKP inilah, okey, bagi menjamin keselamatan pelajar dalam perjalanan mereka kelak. Pastinya kami telah merujuk kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh KPT dan dalam konteks UMS kita juga tertakluk kepada peraturan ataupun SOP yang sedang berkuat kuasa di Sabah. So untuk menjawab kepada soalan itu, di UMS kita telah pun membangunkan SOP berkaitan dengan pelajar-pelajar yang di luar daripada Sabah. Okey, secara umumnya, secara prinsipalnya, pelajar-pelajar yang datang daripada luar Sabah, state telah meminta mereka untuk menjalankan ujian PCR lah. Okey, so maksudnya semua pelajar yang di luar daripada Sabah, sama daripada Semenanjung, Sarawak ataupun Labuan masuk ke Sabah, mereka perlu PCR dan menunjukkan keputusan negatif sebelum mereka dibenarkan akses ke Sabah lah. So secara konklusinya, sekurang-kurangnya kita ada saringan di situ untuk memastikan mereka ni dapat dipastikan keadaan kesihatan mereka. Okey, manakala untuk pelajar-pelajar dari Sabah juga, untuk sebab mereka ni semua akan masuk ke dalam kampus. So untuk pelajar daripada Sabah juga kita, sebagai internal control, internal measures UMS, kita juga menguatkuasakan swab lah, iaitu pelajar-pelajar dari sekitar Sabah kita akan minta mereka datang dan sebelum mereka ditempatkan di penginapan masing-masing, mereka ni akan menjalani ujian RTK. Okey, dan sekiranya mereka clear dan sebagainya, then only kita akan tempatkan mereka di penginapan masing-masing. So semua proses ataupun SOP ini telah pun dibincangkan dengan teliti, dengan mengambil pandangan-pandangan dan penasihatan daripada grup medik kita lah, UMS, yang kita panggil sebagai PKTC 19. Dan kita sejauh yang boleh kita cuba untuk pastikan bahawa segala SOP yang kita bangunkan ni dipatuhi secara ketat oleh para pelajar kita yang bakal bergerak ke kampus. Dan untuk makluman, kita pun telah mengeluarkan pengumuman sebaik kita mendapat pengumuman daripada pejabat setiausaha, ketua setiausaha KPT. Kita telah pun mengeluarkan pengumuman kepada pelajar pada 12 hari bulan yang lepas lah, yang mana kita jangka pergerakan mereka akan bermula seawal 1 hari bulan Mac dan berperingkat lah kita cuba luruskan mereka untuk masuk kampus agar kita boleh susun pergerakan mereka dan mudah untuk kita kuasakan apapun SOP yang telah kita bangunkan. Dan pastinya keselamatan pelajar-pelajar ini adalah keutamaan kami. Okay. Baik, itu mungkin sedikit sebanyak SOP yang ditekankan di UMS sendiri. Dan bagi Profesor Mazita sendiri,
di UPSI. Dan saya nak membuat mungkin nak tanyakan kepada Prof sendiri. Tadi Prof ada mengatakan dari segi murid-murid ataupun mahasiswa ni akan diletakkan di kampus-kampus, begitu juga dengan kolej-kolej kediaman mereka. Dan bagaimana pula dengan nasib bagi mereka yang tidak mendapat kolej sebelum ni? Kita tahu setiap universiti awam kadang-kadang dan juga begitu juga dengan universiti swasta, ada pelajar-pelajar yang tidak dapat tinggal di dalam kampus. Mereka perlu menyewa di luar dan sebagainya. Adakah mereka yang sebelum ini menyewa di luar juga akan diberikan kemudahan kampus ataupun kolej kediaman, atau bagaimana Prof Mazita? Okay, terima kasih Hafizi. Itulah salah satu langkah kita di UPSI untuk menangani penularan ini. Salah satu yang kita akan cadangkan dan kita akan laksanakan iaitu pelajar-pelajar yang kita bawa balik untuk masuk ke kampus. Cadangan kita ialah untuk mereka akan ditempatkan di kolej-kolej kediaman, iaitu UPSI mempunyai beberapa kolej kediaman yang memang untuk membendung dan supaya penularan ini tidak berlaku. Dan juga sekali lagi saya tekankan bahawa keselamatan pelajar sangat diutamakan di UPSI. Kami memang akan meminta supaya semua pelajar yang kami bawa kembali untuk kampus untuk kali ini, oleh kerana sekali lagi kita pun tahu keadaan penularan kita ni belum lagi dapat kita kawal dengan begitu rapi. Memandangkan keadaan itu, memang UPSI telah bercadang untuk membawa pelajar itu dan ditempatkan di kolej-kolej kediaman. Untuk sekali lagi saya katakan, untuk memastikan bahawa kami boleh mengawal dan memastikan bahawa SOP dapat dilaksanakan dan juga pergerakan mereka kita boleh pastikan pergerakan yang terkawal. Itu salah satu tindakan kita lah. Selain daripada kita juga memang ada prosedur-prosedur operasi standard yang telah kita amalkan, yang kita telah laksanakan 2 hingga 3 semester yang lalu yang telah kita amalkan, dan kita akan teruskan dengan SOP yang telah kita amalkan itu. Baik, kita akan banyak lagi nak bercerita mengenai kemasukan mahasiswa kembali ke universiti masing-masing. Hari ini kita bercerita bersama dengan Profesor daripada UMS dan juga UPSI, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPSI. Kita ada juga Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS Sabah. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih. Anda adalah inspirasi kami. Sebagai tanda kita ada juga Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 7.45 lebih awal dari biasa. Kini berwajah baru. Ini pula susulan khas pesawat Back Air di Kazakhstan. Pesawat berkenaan dilaporkan tergelincir 2 kali. Notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Podcast dikemas kini dengan berita dan program. Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope. Serta video tanpa had dengan scroll tanpa henti. Buat turun aplikasi baru Astro Awani sekarang. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih membincangkan mengenai apa mungkin perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan menjelang kemasukan pelajar-pelajar ke IPT dan IPTS. 1 Mac ini kita telah pun bersama dengan 2 Profesor Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah, Dr. Rahman. Kita juga ada Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Dr. Marzita. Baik, kita teruskan dengan Dr. Rahman. Mungkin
mungkin. Dr. Rahman, tadi Dr. Rahman ada menjelaskan bahawa sebelum kemasukan pelajar-pelajar ini ke UMS, mereka diwajibkan untuk menjalankan saringan RT antigen ataupun PCR, terutamanya mereka yang berada di luar Sabah, Semenanjung Malaysia dan juga Labuan misalnya. Tetapi bagaimana dengan kos ke atas ujian saringan ini? Kita tahu jugalah mereka bukannya datang semuanya bukannya berkemampuan untuk menjalankan saringan ini, dan dalam masa yang sama juga kita nak mengambil kira sebelum ini pun dah ada tarikh untuk masuk ke kampus, tetapi kemudian ditarik semula kerana memandangkan peningkatan kes. Jadi kos kat situ dah keluar, kali kedua mereka kena keluar untuk kembali ke Sabah. Bagaimana Prof? Berkaitan dengan keperluan ujian tu, seperti yang telah dikongsikan oleh KPT, untuk pelajar-pelajar daripada luar Sabah, memandangkan ia merupakan satu keperluan, kos-kos PCR tu akan ditanggung oleh PKM. Okey, itu jelas seperti mana yang diperkelilingkan oleh KPT. Manakala untuk yang pelajar Sabah, pihak pengurusan universiti akan menanggung kos tersebut lah. Sebab kita pun fikirkan dari segi keperluan untuk menyaring tu, so pihak pengurusan universiti telah bersetuju untuk menanggung kos tu dengan mengambil kira bebanan yang ditanggung oleh para pelajar hasil daripada pergerakan ini. Okay. Dan mungkin Dr. Rahman ada dari segi jumlah statistik berapa ramai pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang dijangka akan mendaftar pada Mac nanti? Fizik, hasil daripada libat sama ataupun engagement yang dilakukan oleh tim TNCA bersama fakulti dan institut, akhirnya bilangan pelajar yang kita jangkakan untuk datang daripada untuk 6 kategori itu adalah seramai 6,365 lah. Okay. Yang mana dia melibatkan ketiga-tiga kampus UMS, yang induk ataupun KK seramai 6,022. Sandakan kita jangkakan 205 orang pelajar lah, manakala KAL ataupun kampus antarabangsa Labuan ada seramai 168 yang dijangka untuk masuk ke kampus pada Mac nanti, insyaAllah. Dan di UPSI bagaimana? Berapa ramai agak jangkaan Prof Masita? Terima kasih Hafizi. Mungkin berbeza sedikitlah Hafizi, oleh kerana UPSI bukanlah mempunyai kampus yang sangat besar dan juga kolej-kolej juga agak terhad, dan kita sekali lagi saya nak ingatkan bahawa kita nak pastikan bahawa kapasiti kita tu dengan bilangan pelajar yang kita bawa itu memang boleh dilaksanakan penjarakan sosial yang baik, dan sekali lagi kita pastikan bahawa penularan itu tidak berlaku. So selepas membuat perbincangan dan juga telah membuat pengiraan yang agak rapi, bilangan pelajar yang kita akan bawa pulang ke kampus untuk bulan Mac ini ialah sekitar 1,500, tetapi Hafizi kena ingat bahawa kita juga masih ada pelajar yang sudah pun berada di kampus dalam sekitar 2,500 hingga ke 3,000. So mengambil kira itu sebab kemungkinan pelajar-pelajar ini mungkin juga tidak bergerak dan tidak pulang oleh kerana mereka tahu bahawa semester akan buka, dan ramai juga yang tidak mahu pulang. So mengambil kira bilangan yang sudah pun berada di kampus, dan untuk membawa yang bilangan yang baru itu seperti yang saya katakan tadilah, kapasiti kita ialah kita akan bawa pulang dan sekitar 1,500. So 1,500 bersamaan dengan 2,500 ke 3,000 pelajar yang sudah pun ada di kampus. So sebenarnya bilangan yang kita, kapasiti yang kita ada itu mencukupi untuk memastikan bahawa bilik-bilik kolej itu diduduki oleh mereka, iaitu mereka tidak berkongsi bilik, itu satu bilik seorang pelajar. Dan dan juga bila kita nak membawa pelajar-pelajar itu nanti di bulan Mac, mereka perlu melalui fasa isolasi. Memandangkan boleh dikatakan semua negeri PKP dan zon merah lah. So mereka perlu melalui fasa 10 hari isolasi sebelum mereka dimasukkan di dalam kediaman biasa. So itu pun
sudah pun mengambil kurang-kurangnya 1 hingga 2 college yang kita akan tempatkan untuk isolasi itu untuk selama 10 hari. So bilangannya sebegitu ala Gigi. Ya, Prof, Dr. Mazita, saya suka nak menanyakan mengenai bantuan ataupun inisiatif yang dilakukan oleh UPSI sendiri, terutamanya kepada pelajar-pelajar golongan B40. Mungkin ada usaha yang telah dilakukan oleh pihak universiti sendiri, kerana kita serba maklum bahawa beberapa banyak kos telah dikeluarkan oleh ibu bapa sejak akhirnya bermulanya pandemik, kerana jadi tak jadi masuk kan. Jadi mungkin sendiri inisiatif daripada UPSI dalam membantu mereka. Ya, terima kasih Gigi. Sebenarnya saya sendiri sangat prihatin dan memahami berapa terkesannya pelajar-pelajar yang dari golongan B40 dan UPSI memang mempunyai beberapa pelajar yang memang dari golongan B40 ini, dan UPSI memang telah pun mengenal pasti seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai database pelajar-pelajar yang B40 ini, dan setiap fakulti pun telah mengenal pasti siapa mereka ini, dan memang diberi pelajar-pelajar yang B40 ini memang kita beri perhatian yang lebih pada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, setiap fakulti sudah pun mengenal pasti siapa pelajar mereka, dan daripada data yang kita kumpulkan semenjak 3 semester sebelum ni, semasa kita menjalani PDP secara online, kita telah pun mengenal pasti pelajar-pelajar, terutamanya pelajar dari B40 yang berkemungkinan tidak mempunyai akses internet dan juga memberitahu bahawa persekitaran pembelajaran mereka tidak kondusif. Mereka ini memang tergolong dalam kategori 2 tadi yang macam saya katakan tadi, dan mereka ini memang kita akan bawa ke kampus sebab kita faham keadaan mungkin persekitaran rumah mereka dan juga akses mereka pada internet mungkin tidak seberapa baik. So mereka memang kita beri keutamaan untuk kita bawa balik ke kampus untuk supaya PDP atau pembelajaran mereka berjalan dengan baik, memandangkan akses internet itulah salah satu perkara yang sangat kita laksanakan sepanjang masa di dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Ya, okay, baik, Dr. Rahman. Kita dah mendengar tadi apa ulasan daripada Profesor Mazita tadi mengenai bagaimana bantuan yang diberikan terutamanya bagi membantu golongan B40 dan sebagainya. Dan kita nak melihat ke hadapan, bagaimana agaknya kita mahu juga perincikan mengenai dari segi pembelajaran dan juga pengajaran bagi pelajar-pelajar ini apabila mereka setibanya mereka di kampus dan selepas itu mereka akan menjalani kelas-kelas seperti biasa. Apakah kerangka pembelajaran ataupun PDP yang akan dilakukan kepada pelajar ini bagi memastikan tahap keselamatan dan sebagainya? Ya, Fizi dengan Gigi. Seperti yang digaris panduankan oleh KPT. PDP akan dijalankan secara hybrid. Maksudnya dia tidak akan berlaku seperti mana traditional approach seperti 14 minggu ke kuliah dan sebagainya. Dalam engagement yang dilakukan bersama fakulti, tim TNCA telah berbincang dan memohon agar pihak fakulti melakukan penjadualan. Maksudnya dalam tempoh pelajar berada di kampus selama 14 minggu, mereka hanya perlu mengikuti PDP secara fizikal untuk pengisian yang perlu. Contohnya kalau kita ambil konteks kategori pertama, pelajar-pelajar yang memerlukan practical makmal clinical. So maksudnya pihak fakulti perlu merancang bahawa hanya sesi-sesi yang berkaitan dengan practical makmal clinical saja mereka perlu turun secara fizikal. Other than that, kita masih memanfaatkan PDP secara online. Ini sangat penting sebab kita cuba untuk mengawal pergerakan pelajar dan juga masa yang sama cuba untuk mengawal penularan pandemik ini di dalam kampus. Itu cara suasana yang akan berlaku sepanjang semester 2 akan datang ni lah. Dan ini berlaku sebenarnya pada semester lepas di mana pihak KPT membenarkan 5 kategori pelajar masuk dan mereka pun masih ada yang sebahagian mereka baru saja lepas final exam lah. Dan SOP itu telah pun dijalankan. Dan setiap premis universiti pun kita pastikan
dia patuh COVID dari segi SOP, dan juga apabila berlaku PDP secara bersemuka, SOP yang jelas telah pun dibangunkan untuk proses-proses itu. Contohnya di Makmal, kita ada SOP untuk sekiranya berlaku PDP di Makmal ataupun di Dewan-Dewan Kuliah. Semua tu telah pun kita bangunkan sebenarnya, dan insyaAllah kita cuba sejauh mungkin untuk menguatkuasakan SOP-SOP tersebut demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa-mahasiswa kita. Baik, kami pasti langkah-langkah yang diambil kedua-dua universiti adalah bagi memastikan keselamatan dan juga jaminan kesihatan kepada kesemua pelajar-pelajar. Dan sebelum kita mengakhiri Awani Pagi, saya ingin memberi peluang kepada kedua-dua Prof daripada UMS, Timbalan Chancellor daripada UMS dan juga Timbalan Chancellor daripada UPSI, mungkin nak memberi pesanan juga harapan bukan sahaja kepada pelajar-pelajar tetapi persediaan kepada tenaga pengajar itu sendiri sekembalinya mereka pada 1 Mac ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Profesor Dr. Mazita. Terima kasih Gigi. Pesanan saya dan harapan saya pertamanya kepada pelajar UPSI yang akan kita bawa pulang agar hendaklah sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh universiti dan hendaklah sentiasa amalkan kita jaga kita pada setiap masa. Dan kepada pelajar yang tidak kembali ke kampus, saya berharap agar mereka bersabar, dan apabila keadaan penularan COVID ni telah reda, kami akan membawa mereka pulang ke kampus juga, tetapi secara berfasa-fasa ala Gigi. Dan ya, Dr. Rahman pula. Sorry. Saya harapan yang sama juga untuk kedua-dua pihak lah, sama ada pelajar maupun seluruh warga UMS. Apa yang kita harapkan ialah kita sama-sama bertanggungjawab dalam sama-sama mengekang penularan COVID ini. Apa yang kita dapat lihat di luar sana adalah dari segi disiplin kita lah. Saya ingat kita telah bentuk dan bangunkan banyak SOP yang sangat baik yang kita jangkakan dapat mengawal penularan ini. Tapi akhirnya yang paling penting ialah sejauh mana kita melaksanakan dan menguatkuasakan SOP itu. So dengan itu harapan saya bagi pihak UMS lah, kepada pelajar yang bakal masuk nanti dan juga para pensyarah yang terlibat dalam mengendalikan dan juga seluruh warga UMS yang lain juga yang bakal berhadapan dengan situasi ini, mohon kita sama-sama lah menguatkuasakan segala SOP yang telah kita bangunkan demi kesejahteraan dan keselamatan seluruh warga kampus. Itu saja daripada saya. Baik, itu tadi kita dah dengar persiapan-persiapan yang telah dijalankan oleh UPSI, begitu juga dengan UMS bagi menyambut ketibaan pelajar-pelajar yang dikategorikan sebagai 6 kategori ini. Dan semestinya terima kasih kepada kedua tetamu kita kerana sudi menjelaskan mengenai SOP dan juga pelbagai inisiatif yang dijalankan untuk menyambut ketibaan pelajar-pelajar ini. Dan Gigi, saya kira itu saja yang dapat kita bawakan dalam Awani Pagi pada jam ini, Gigi. Sekian saja daripada saya, Hafiz Rosli. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Malaysia akan terus mengekalkan kedudukan kompetitif sebagai destinasi pelaburan dan memudahkan